Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya akan membicarakan sejarah perkembangan ilmu hadis di rayah. Sebelum ini kita membicarakan tentang riwayat. Perkembangannya lebih kurang sama. Uh, Cuma dia punya perbahasan ilmu dia berbeza. Latar dia, kronologi dia lebih kurang sama. Perkembangannya lebih kurang sama. Tak lari, tak jauh beza. Okey. Semasa zaman Nabi, maksudnya semua baca tahu, dia secara langsung daripada Nabi. Nabi ajar, para sahabat dengar. Okay, bila Nabi wafat, mereka hafaz dan mereka akan teliti dan mereka akan carilah siapa yang baca hadis tu. Dia meriwayatkan apa yang mereka dengar dan hafaz kepada orang lain. Ini selepas Nabi wafat lah. Dengan cara yang teliti. Mereka sahabat ni semuanya soduk. Semuanya adil. Semuanya adil lah. Semuanya ada prasyarat yang sangat ketat. Semuanya benar. Seterusnya kita tengok makin lama makin berkembang. Bila zaman sahabat sama juga tidak formal. Maksudnya tak ada pengajian yang kelas. Ada kelas dirayah, kelas mustalah hadis, kelas usul hadis, kelas ulum hadis tak ada. Tetapi kelas tak ada, tak formal. Dan seterusnya ilmu hadis belum lagi disusun dan ditulis dalam bentuk kitab. Tak ada lagi lah kitab macam ni, tak ada. Tapi lembaran-lembaran tu masih ada. Jadi mereka ada kaedah yang tersendiri dan mereka hafal dan mereka mengajarkan. Dan para sahabat ni dia akan hati-hati, ini mesti. Dan mereka akan memastikan kesahihan hadis itu. Siapa perawi dia, sebab tu ada sahabat dia katanya, kamu dapat pada mana hadis ni? Bila kamu jumpa Nabi? Mereka akan mencari perkara-perkara begitu. Ini pada zaman sahabat. Kita pergi lanjutkan sikit. Dia lebih kurang sama. Dia punya sistem dia lebih kurang sama. Zaman tabi'in, kaedah pun lebih sama juga daripada sahabat. Tetapi ilmu surah hadis masih belum dibukukan. Tak ada lagi buku. Kalau kita pergi kedai, contoh nak pergi kedai buku sana, ada buku ulum hadis pada zaman Nabi? Tak ada. Tak ada. Ulama kemudian yang menyusun. Okey. Dan pembukuan, ini pelajar kena. Pembukuan ulum hadis bermula pada zaman atba'ut tabi'in. Okey, kita ada tabi'. Macam tu. Tabi'. Lepas tu kita ada bawah sini, saya tak sini lah. Lepas tu tabi'in. Begitu. Tabi'in. Lepas itu baru atba'ut tabi'in. Ini atba'. Gitu. Atba'. 3 generasi lah. Okey. Kenapa berlaku pada zaman ni? Makin lama makin perlulah perbahasan ni. Sebab timbulnya fitnah dalam kalangan umat Islam. Kalau yang lalu kita bincang tentang kumpulan-kumpulan Syiah. Sama juga Syiah pun ada. Mereka pun sama mengkafirkan sahabat. Mereka cuba nak mempertikaikan hadis. Mereka menerima hadis daripada Ali saja dan keturunan-keturunannya dan beberapa sahabat yang lain. Tetapi kalau daripada Abu Bakar, Muawiyah, daripada Uthman, daripada Umar, mereka kata tak mau terima. Begitu. Ini mereka memilih hadis. Iaitu golongan kedua As-Sabaiyah. As-Sabaiyah ini merujuk Abdullah bin Sabah, munafik. Dan mereka ini adalah golongan yang mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan sahabat, na'udzubillah. Orang kafirkan sahabat ni confirm masuk neraka. Itu sebab Allah janjikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka. Itulah sumbangan para sahabat dalam mengembangkan, mengangkat martabat agama Islam. Okey. Jadi adalah sahabat-sahabat yang mereka tak mengkafirkan. Antaranya Salman Al-Farisi dan Abu Darda dan sebagainya. Ada sebab-sebab tertentu lah. Tapi majoritinya mereka mengkafirkan. Dan apa yang mereka buat? Mereka memasukkan hadis kepada Rasulullah SAW. Inilah yang membuatkan ulama-ulama membuat buku. Supaya ada buku sahih. Hadis sahih, ada buku hadis yang tak sahih. Okey. Namun demikian, pada zaman itu juga, ditulis tapi buku tu tak adalah bersistematik. Tajuk dia pun berbeza-beza kan.
kitab dia tu. Maksudnya kitab bab ni tak terurus lah orang panggil. Tetapi ada. Okey. Seterusnya ulama-ulama hadis kemudian ni telah mengkaji balik dan membuat kaedah yang khusus, meletakkan syarat-syarat yang tertentu, membuatkan bab tu bab A, bab B, macam kata bab C dan sebagainya, kitab jihad, kitab salah, supaya nampak sistematik. Dalam bab solat apa hadis dia? Apa hadis sahih? Apa hadis tak sahih? Okey, itulah. Tapi kita akan nampak di sini kalau kita tengok antara ulama yang terawal iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada 204 Hijrah. Beliau merupakan pengarang pertama yang menulis sebahagian ilmu usul hadis. Dalam asalnya perbincangan kitab Risalah dan ni perbahasan fikih. Tetapi ada juga dalam kitab Risalah dan ni perbahasan ilmu usul fiqh. Saya tunjukkan sikit beberapa gambar dia kitab tu. Ini contohlah kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Syafi'i. Begitu. Dan ada juga kitab yang lain, Al-Kitab Nak ada dulu kitab ditulis juga Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab ni dia menulis ada kitab fikih, asalnya fikih, tapi dalam masa yang sama kefahaman fikih dalam memahami hadis. Itu yang paling penting. Okey. Dan antara ulama hadis yang belajar dengan dia antara yang terkenal Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tu guru dia. Kalau Imam Ahmad tu dah ada kitab nama Musnad Ahmad. Guru dia Al-Imam Syafi'i. Okey. Itu dah kurung ketiga. Kita pergi pada kurung keempat pula. Ini ulama dah makin lama dah memastikan keturunan hadis tersebut. Antaranya Al-Qadi Abu Muhammad Hasan Ibn Abdul Rahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Okey. Beliau mula mengarang kitab secara khusus yang membahaskan ilmu hadis dirayah. Okey, ini yang paling penting. Yang pertama yang membahaskan hadis dirayah. Ini antaranya lah. Dan menulis bidang ni secara bersinggah. Maksudnya kalau kitab Ar-Risalah dan tadi dia campur-campur. Ada dia punya main dia tu fikih. Tetapi ini khusus kitab hadis. Kita boleh tengok kitab dia iaitu ni Al-Muhaddis Al-Fasil. Banyak kitab dia. Kalau saya tengok dekat sini. Banyak kitab dia. Dia letak kitab yang khas tentang ilmu hadis. Tentang hadis. Bagaimanakah nak mengkaji hadis? Apakah status hadis? Sahih tak sahih? Palsu ke tak palsu? Kita akan tengok kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Ar-Ramahurmuzi. Okey, ini yang pertama. Kita tengok lagi, ada ulama lain. Antaranya, dah tengok kurun yang kelima pula. Al-Imam Al-Hakim Abdullah Ain-Naisaburi. Okey, ini pun saya pernah terangkan dalam Sunan Sittah. Pelajar-pelajar boleh tengok kitab dia. Iaitu wafat, sebut nama dulu. Kita ada Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani wafat pada tahun 430 Hijrah. Al-Imam Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi wafat 460 Hijrah. Al-Imam Ibn Salah wafat pada 642 Hijrah. Ulama di sini mereka telah mengkhususkan satu kitab yang bahaskan tentang ilmu hadis dari sudut dirayah. Ini dia. Nanti kita akan belajar lagi lah. Saya akan terangkan akan datang apa itu gharib hadis dalam kitab dia. Apa makna muskil hadis. Apa makna hadis nasikh. Apa makna hadis mansukh. Apa itu ilal. Apa itu ma'rifatul ruh. Kita akan belajar nanti. Supaya ini antara ulama sajalah. Saya perkenalkan buku-buku dia. Iaitu buku-buku para ulama tersebut. Okey. Ni. Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Maksudnya Al-Mustadrak ala Sahih ni. Sahih tu Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada syarat-syarat dia. Dan Mustadrak dia cari hadis lain yang menepati syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey. Banyaklah kita hadis dia. Lepas tu ada lagi Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dia tulis kitab Ma'rifatus Sahabah. Siapakah sahabat? Bilakah sahabat meninggal? Bilakah dia lahir? Adakah sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Kita tengok siapakah yang bertemu dengan sahabat. Di sini dia panggil Ma'rifatus As-Sahabah. Seterusnya dia panggil Al-Khatib Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Khatib. Banyak kitab ni.
Banyak benar kitab dia. Tu, banyak kitab dia. Antara kitab yang membicarakan tentang hadis dirayah, Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah, ilmu 18 ni. Kitab ni yang membahaskan secara terperinci tentang hadis dirayah, ilmu-ilmu dia. Yang terakhir, Ibn Salah, antara ulama yang penting dalam hadis, ilmu hadis. Ini penting supaya para pelajar tahu bagaimana kita nak memahami, mendalami hadis. Banyaklah kat sini kitab-kitab dia. Inilah para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, supaya kita tahu siapakah penulis kitab dirayah, siapakah penulis kitab riwayah. Kerana itu supaya kita nampak bagaimanakah perbezaan hadis riwayat dan perbezaan hadis dirayat. Hal ini penting kerana setiap ilmu tu dia ada manhaj dia, ada metodologi dia. Setiap ilmu tu ada ulama dia. Cuma pada zaman dahulu ulama tu sangat hebat. Mereka tahu segala-galanya ilmu. Tetapi sekarang ini kita kena faham konteksnya, kita kena faham, kita ni tak boleh pakar semua, tapi janganlah tinggal semua. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama dulu. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak mereka serba zikir. Wallahu a'lam.